Assalamualaikum, selamat pagi. Untuk pembentangan kali ini, tajuk kajian tindakan kumpulan kami iaitu saya Cikgu Junainah binti Mantai, Cikgu Lau Ngohong, Cikgu Hashim bin Maliki dari SK Tanjung Manis. Okay, tajuk tindakan kami meningkatkan kemahiran penguasaan sifir dengan menggunakan petak sifir 1 hingga 9. Ada petak. Slide seterusnya. Okey, kitaran 1A, pemerhatian. Melalui pemerhatian kami membuat kajian tentang pelajar tahun 5 kenanga di SK Tanjung Manis. Ramai murid tidak hadir ke sekolah disebabkan penularan wabak COVID-19. Okey, penggunaan petak sifir ni telah dilaksanakan awal tahun hari itu semasa sesi bersemuka, tapi sekejap saja dilaksanakan sebab lepas tu budak dah PDPR, jadi kita orang tak dapat laksanakan secara berterusan lah. Okey, murid-murid tidak menghafal sifir di rumah. Mereka jarang menghafal sifir di rumah. Okey, jadi penggunaan petak ni kita gunakan untuk membantu mereka dalam menguasai kemahiran sifir 2 hingga sifir 9. Okey, murid sering melakukan kesalahan semasa menghafal sifir. Mereka memang tak hafal. Jadi bila kita tanya secara spontan, kita tanya sifir sebut dua berapa contohlah, memang 8 dan 9 berapa, mereka memang tak ingat, tak hafal sebab tak hafal. Jadi petak sifir ni digunakan untuk membantu mereka menguasai penghafalan sifir. Jadi walaupun mereka tak hafal secara spontan macam tu, tapi kalau mereka dapat mengisi petak tu mengikut cara yang telah diajar, mereka dapat hafal lah sifir tu nanti. Okey. Kelemahan ini menyebabkan murid-murid untuk gagal menjawab soalan pendarapan dengan betul. Okay. Slide seterusnya. Okay. Semasa pengajaran dan pembelajaran, saya mendapati murid-murid tidak menguasai sifir darab 1 hingga 9. Murid-murid ini juga menghadapi masalah semasa menyelesaikan soalan pendarapan. Ini memang isu utama mereka tadi tak hafal sifir. Jadi kita bagi soalan yang berkaitan dengan sifir ni memang akan menghadapi masalah lah, terutamanya kalau kita bagi sifir darab 2 digit kepada 2 digit nombor. Memang kalau 1 digit tu mungkin tak ada masalah sangat. Tapi kalau 2 digit tu nanti memang mereka bermasalah. Isu utamanya tadi tak hafal sifir 1 sampai 9 lah sifir asas tu. Jadi berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran, saya mendapati perlunya membuat satu kajian tindakan untuk menangani masalah penguasaan sifir ini. Okey. Kami panitia matematik telah memperkenalkan kaedah petak sifir dalam membantu murid-murid meningkatkan penguasaan sifir 1 hingga 9. Kami dah sediakan petak sifir tu, cetak banyak-banyak dan diedarkan untuk semua guru panitia matematik di sekolah. Mereka akan, guru tersebut akan membawa petak sifir tu dijalankan 5 minit sebelum PDPC bermula. Okay. Melaksanakan kaedah petak sifir dalam pengajaran matematik tahun 5
kenanga. Yang ni kajian kami lah, fokus kepada tahun 5 kenanga, tapi panitia matematik memang laksanakan dari tahun 2, tahun 1 belum lagi hingga tahun 6. Okay. Pengulangan semula latihan dengan menggunakan nombor yang berbeza untuk menambah kefahaman murid-murid dalam latihan pendaraban. Ni adalah cara penggunaan, ni petak sifir yang kosong yang di sebelah kiri tu. Cara penggunaan petak sifir 1 hingga 9 nombor genap. Kalau nombor genap, kita lihat sifir yang terlibat sifir 2, 4, 6 dan sifir 8. Okey. Dalam petak ni, ada petak 9 kan, kami panggil sebagai petak 9. Kita isi nombor tu, nombor dari atasnya. Sifir 2, 4, 6, 8. Nombor yang kita isi tadi, sebab dia kita guna sifir 2, 4, 6, 8. Jadi dalam petak ni kita isi 2, 4, 6, 8 sifar 2, 4, 6, 8. Guna nombor yang sama. Sebab dia sifir 2, sifir 4, sifir 6, sifir 8. Okay, gunakan nombor yang sama. Okay. Kalau kita tengok sifir 2 kan, sifir 2. Okay, kita bulatkan nombor 2 kat sini. Nombor 2 dan arah pergerakan, ikut arah pergerakan jarum jam. Ni. Tengok, kita bulatkan sifir 2, kemudian arah pergerakan dia ke kanan. Okay. Jadi, dalam jawapan tu nanti, contoh di bawahnya, 1 darab 2 ni, 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. Okay. 4 darab 2, 8. Kita jangan tengok yang ni 1 darab 2, 2 darab 2, 3 darab 2. Yang ni dulu. Kita tengok jawapan dia. Okay, jawapan dia 2, 4, 6. 2, 4, 6. 8 sifar 9. 8 sifar 9. 4, 6, 8. 4, 6, 8. Dalam ruangan jawapan tu. Kemudian bahagian rumah sa. Kemudian kita tengok rumah puluh dia. Kalau nombor tu, nombor berurutan menaik 2, jawapan kat sini kan, lihat jawapan yang ditulis dengan pen merah tu. Kalau jawapan tu dalam urutan menaik, dia teruskan 2, 4, 6, kemudian 8, kemudian yang ni sifar kat sini kan. Jadi 8 dengan sifar tiba-tiba di sini menurun. Jadi kita tambah 1 di rumah puluh dia. 1, kemudian kita tengok sifar 2, 4, 6, 8. Dia menaik, semua menaik semula kan. Jadi kita tambah 1, 1, 1, 1, 1 di rumah puluh dia. Okay. Boleh faham cik? Boleh cikgu dapat? Okay. Kemudian sifir 4 pun sama. Kita tengok, bulatkan. Tengok di sini ada 2 nombor 4 kan. Kalau kita lihat dalam petak sifir ni ada 2 nombor 4. Kita ambil yang, kita gunakan yang di bucu tu. Di bucu ni, yang saya bulatkan ni. Kita tak boleh guna yang di tengah-tengah antara 2 dengan 6 ni kan. Kita gunakan yang di bucu 4 dan tengok anak panah dia ke atas sebab ikut pergerakan arah jam. Okay. Jadi nombor yang jawapan dia nanti, okay, jawapan dia nanti 4, 8, 2, 6, sifar 4, 8, 2, 6. Kita tulis di bahagian jawapan sifir 4 ni lah. Okey. Di rumah sa kita buat dahulu. Okey, 4, 8, 2, 6, sifar 4, 8, 2, 6.
Okey, kita lihat untuk rumah 10 dia, kita lihat jawapan tu. Okey, jawapan tadi 48 kan, 48 nombor tu menaik. Tiba-tiba 2 menurun kan. Bila dia menurun kat sini, jadi kita tambah 1 di rumah 10 dia. Okey, 2, 6 masih menaik kan. Jadi rumah 10 dia 1. Okey, 6 tiba-tiba dia turun kat bawah ni, menurun. 6 sifar. Menurun kan. Jadi kita tambah 2 di rumah 10 dia. 4 sifar 48, jadi rumah 10 dia masih 2. Lepas tu 8 tu ke tiba-tiba sifar 48 tadi kan 2 6. 2 ni 8 2 ni dah menurun. Jadi kalau tadi rumah 10 dia 2, sekarang ni 3. Jadi rumah 10 di depan ni dia akan menaik mengikut rumah SAR tu. Kalau rumah SAR tu tiba-tiba dia menurun, maksudnya kita tambah 1 lagi di rumah 10 tu. Begitu juga dengan sifir 6, 8. Okey, kita tengok kalau sifir 6 tadi, tengok yang dibucu, nombor 6 dibucu, kemudian dia anak panah ke bawah tu. Itu saja cara kita menguasai cara kita terangkan. Memang kalau minggu pertama, kedua macam tu, kita hanya terangkan tentang cara penggunaan petak sifir ni kepada murid-murid. Bila mereka dah tahu, nombor 6 tadi sama saja dengan sifir 2, sifir 4 tadi. 6, 2, 8, 4, sifar 6, 2, 8, 4. Tulis di bahagian rumah SAR. Rumah 10 dia tadi kita tengok kalau 6, 2 menurun. Ni tambah 1 di depan dia. 2, 8 di rumah SAR ni kan. Jadi masih 1 sebab dia masih menaik. Okey, 8, 4 menurun. Jadi 2 kat sini. Okey, 4 sifar. Jadi 3. Sifar 6. Jadi 3 di rumah 10 dia. Begitulah seterusnya sampai sifir 8. Okey, kita lihat. Maksudnya minggu pertama kedua tu kita ajar yang ni saja dulu. Kita terangkan kepada murid supaya mereka menguasai terlebih dahulu cara-cara penggunaan sifir petak 9 ni. Itu untuk sifir nombor genap. Sifir 2, 4, 6, 8. Okey, untuk nombor ganjil pula caranya sama tapi nombor yang kita isi di dalam petak sifir ni berbeza. Kalau sifir nombor genap tadi 2, 4, 6, 8, sifar di tengah-tengah ni, kemudian ulang balik 2, 4, 6, 8. Okey, kalau sifir nombor ganjil. Okey, Cikgu Zul nombor ganjil. Okey, Cikgu Zul boleh Okey. Okey, nombor ganjil. Tengok nombor ganjil pula. Kita masih gunakan petak yang sama, petak sifir yang sama. Tapi sifir yang kita gunakan sifir 3, 7, 9. Sifir 5 tak dapat gunakan petak ni tapi biasanya murid-murid memang mereka dah mahir sifir 5 ni sebab mereka dah tahu tengok jam. Sifir 5 paling senang kan? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 memang biasanya ada masalah lah untuk penguasaan sifir 5. Jadi yang dapat digunakan dalam petak ni sifir 3, sifir 7, sifir 9. Okey, kalau sifir nombor genap tadi, sifir 2, 4, 6, 8 tadi, nombor dia
2468 sifar 2468. Tapi yang ni untuk nombor ganjil, kita tulis nombor, kita gunakan nombor 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditulis secara berurutan. Seperti yang dalam gambar ni. Okey, sifar 3. Cara dia sama saja macam yang kita buat sifar nombor genap tadi. Okey, kita gunakan nombor yang di sudut ni. Yang di sudut ni, nombor 3, kita bulatkan nombor 3. Bimbing murid-murid kita untuk tahu di mana kedudukan arah mana pergerakan jarum jam tu. Jadi nombor yang ditulis tadi ikut anak panah ni. 3, tengok anak panah dia ke bawah, maksudnya dalam jawapan sifar 3 dan nanti jawapan dia 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7. Dia berurutan. Okey. Tengok dalam ruangan jawapan yang telah ditulis tu. 3, 6, 9. Okey, 2, 5, 8, 1, 4, 7. Okey. Jadi kita lihat untuk mengetahui apakah nombor di rumah puluh tadi sama saja. Okey, kita lihat nombor yang menurun. Kalau dia masih menaik, dia kekalkan saja nombor rumah puluh dia. Okey, tengok 3, 6, 9, 2. 9 kan tiba-tiba 2 kat sini. Jadi kita tambah 1 di depan dia, rumah puluh dia. Okey, 2, 5, 8 ni masih menaik. Jadi 1, 1, 1 rumah puluh masih kekal. Okey, 8, 1. 8, 1 ni menurun. Tiba-tiba menurun kat sini kan. Jadi kalau tadi 1, jadi kita tambah 2 lah. 2, 2, 2. Sebab dia 1, 4, 7 dia masih menaik. Begitu juga sifar 7. Tengok sifar 7 dibulatkan nombor 7. Dia anak panah dia ke atas. Jadi maksudnya nanti jawapan dia 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3. Tulislah di di bahagian jawapan ni nanti. Okey. 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3 dekat bahagian jawapan tersebut. Okey, untuk untuk bahagian rumah puluh macam biasa, macam sama saja tadi, kita lihat rumah sah dia tadi 7, 4 menurunkan jadi 1 di rumah puluh. 4, 1 menurun jadi rumah puluh dia 2. 1, 8 menaikkan jadi masih kekal 2 di rumah puluh. Okey, 8, 5 menurun jadi 3 di rumah puluh. 5, 2 rumah sah tu kan, tengok 5, 2 menurun jadi naik lagi lah jadi 4. Okey, 2, 9 masih menaik, kekal lagi, masih kekal 4. Okey, kemudian 9, 6 menurun jadi rumah puluh dia 5. Okey, 6, 3 menurun. Jadi rumah puluh dia 6. Kita rujuk di sinilah bahagian jawapan kat sini. Okey, untuk sifar 9 sama juga. Tapi sifar 9 ni senanglah. Budak guna jari pun mereka dah boleh hafal. Okey, tapi dapat juga digunakan sini sifar 9, bulatkan 9 yang di bucu ni, kemudian tengok anak panah ke kiri. Jadi jawapan dia 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 letak di rumah puluh. Rumah sah. Kalau rumah puluh dia kita tengok yang 9, 8 menurun kan, dia menurun semua, menurun. Jadi 1, jadi di rumah puluh dia 1, 2, 3, 4, 5 menaiklah di rumah puluh dia 6, 7, 8. Okay, itu untuk petak penggunaan petak sifar 1 hingga 9. Petak 9 ni. Okey.
Seterusnya, okey, kitaran 2B refleksi. Okay, murid-murid dapat menguasai sifir dengan lebih mudah selepas diperkenalkan dengan kaedah petak sifir 1 hingga 9 ni. Petak 9 no. Jadi bila mereka dah memang minggu pertama tu kita terangkan tentang petak ni. Jadi kalau minggu kedua mereka dah tahu cara tu, memang cepat mereka dapat buat. Ada yang dapat buat 2 minit mereka isi tu. Jadi daripada situ nanti mereka gunakan petak sifir tu untuk menjawab soalan dalam bentuk lazim macam tu. Okay, jadi mereka mudah. Mereka tak perlu hafal 5 dan 5 berapa. Mereka tak perlu hafal macam tu. Mereka dah tahu dah. Jawapan dah ada dalam tu. Okay. Minat murid-murid dalam pembelajaran sifir juga meningkat melalui penggunaan petak sifir 19 ni. Okay. Murid-murid menjadi lebih yakin dalam menyelesaikan soalan pendaraban. Okey. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Okey cikgu, tahniah cikgu . Jadi saya pun terkial-kial juga tengok apa ni mana satu. Ada video tak tentang penggunaan tadi tu? Video Cara guna tu. setakat ni belum. Nantilah saya boleh buat video, nanti saya send dengan Cikgu Zul lah cara penggunaan tu. Ya, sebab bukannya apa, benda ni nampak lebih cantik kalau ada tangan cikgu nak menulis lah. Saya nak terangkan pun kalau terangkan macam ni pun macam kita tertanya-tanya. Faham ke tidak dengan penerangan yang tanpa kita menunjuk apa nombor, kemudian langkah-langkah tu. Memang susahlah nak terangkan macam ni. Kalau kita terangkan dengan mudah di papan tulis tu memang lebih jelas lagi. Nanti saya boleh buat video lah. Okey, ataupun buat masa ni boleh tak cikgu, ada tak petak ni, petak 9 ni dekat tangan cikgu sekarang ni? Ada. Pusing kamera pula. Kamera tu pusing ke tangan. Sekejap. Yang ni. Kejap. Jadi saya berhentikan saya punya presentation. Cikgu present lah guna ni. Cikgu cakap lah. Cikgu tunjuk untuk sifir nombor genap dulu, ambil satu contoh. Lepas tu letak atas meja cikgu. Kamera tu pusing, minta tolong siapa yang ada di rumah tu tolong pegang kah? Di rumah kah? Di rumah. Minta tolong siapa pegang. Sebab saya pakai laptop, jadi pakai laptop. Okey. Kejap Boleh masuk guna handphone kah cikgu? Boleh sekejap. Saya masuk guna link yang sama, guna handphone. Okey, saya masuk guna handphone sekejap. Lepas tu minta tolong siapa-siapa yang di rumah untuk pegang handphone tu. Okey. Bergema. Dekat laptop tu tak off. Di laptop off microphone, laptop off microphone. Yep. Okey. Guna kamera depan cikgu. Laptop telefon kita ya, guna kamera depan. Kamera selfie, kamera tu. Kamera tu. Jangan guna kamera tu. Macam ni. Ada setting dekat Google Meet ya. Pusing ada macam simbol pusing ya. Ya. Okey, dapat. Okey, cikgu jauh sikit daripada laptop lah.
Laptop ya dia punya speaker tu bergema dengan cikgu. Okey. Ah, Sekejap okey. Cari tempat lain lah. Okey kan? Baik. Okey, okey. Boleh rapat sikit lah dengan kamera tu. Nampak clear kah? Okey. Pak cikgu. Boleh. Okey, untuk sifil 2 tadi kan. Bahasa Melayu Sarawak. Macam kabur lah kamera cikgu. Okey kan? Ya, dah okey sikit lah. Okey, untuk sifil 2. Okey. Okey. Petak sifil kosong tadi kan. Saya isi. Sekejap saya dulu. Dengar suara dari laptop dulu. Oh, sihat. Okey. Dah? Ya. Okey. Untuk sifil nombor genap tadi, okey. Ni petak sifil yang kita gunakan, petak 9 lah, 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Petak kosong ni. Jadi, sifil yang kita gunakan sifil 2, sifil 4, sifil 6, sifil 8. Okey. Jadi, nombor yang kita akan isi dalam petak ni ikut ikut sifil yang akan kita buat. Okey. Nombor 2, tengok ni 2, 4, 6, 8. Sifar letak di tengah Kemudian 2, 4, 6, 8. Okey. Boleh cikgu? 2, 4, 6, 8. Ikut nombor ni tadi. 2, 4, 6, 8. Okey. 2, 4, 6, 8. Sifar 2, 4, 6, 8. Sifir nombor genap. Okey, kita lihat sifir 2. Kita lihat dalam petak sifir ni ada nombor 2 kan? Satu sini, satu dekat sini. Jadi nombor yang kita gunakan ni nombor di bucu di sudut sini. Okey, jadi kita lihat gerakan arah jarum jam ke kanan ni kan. Jadi jawapan yang kita isi di sini nanti di tempat ruang jawapan ni nanti kita ikutlah nombor yang ikut arah pergerakan arah panah ni. 2, 4, 6, tengok dekat sini 2, 4, 6. Okey, 8 sifar 2 kan. Jadi 8 sifar tengok dekat rumah sana. Okey, kemudian 4, 6, 8. 4, 6, 8. Boleh Cikgu Zula? Ya, boleh. 4, 6, 8, sifar 2, 4, 6, 8. Ni ikut tadi 2, 4, 6, 8, sifar 2, 4, 6, 8. Di sini tadilah ikut yang nombor macam ni tadi. Kita lihat nombor di sini kalau dia berurutan menaik 2, 4, 6, 8. Jadi tak ada apa-apa lah dekat ruangan dekat rumah 10 ni. Okey.
4, 6, 8 dan sifar. Tiba-tiba sifar kat sini dia menurun. Dia menurunkan 8 dengan sifar, nombor ni menurun. Jadi kita tambah satu rumah ni. Okey, yang ni pun sifar 2, 4, 6, 8. Okey. Baik. Jadi satu lah masih nombor yang sama. Okey. Kemudian kita lihat sifir 4. Sifir 4 kan, tengok ada 2 nombor 4 kat sini. Sini dan satu di bawah ni satu. Kita gunakan sifir nombor 4 di bucu ni. Okey, naik. Tengok anak panah ke atas. Sebab pergerakan jarum dia macam ni kan. Macam ni. Pergerakan jarum jam macam ni. Jadi tengok, kita bulatkan nombor 4 kat sini, dia ke atas. Jadi jawapan untuk sifir 4 nanti, dia ke atas macam ni semua. 4, 8, 2, okay. 6, sifar 4, 8, 2, 6. Okay, faham? Boleh faham? Okay, jadi kita dekat 4, jawapan ke ni. 4, 4, 8, 2 tadi kan. 4, 8, 2. Di sini dia 4, 8, 2. Kemudian 6 sifar 4 tadi kan. Ni 6 sifar 4. Okay. Kemudian 8, 2, 6. Ni 8, 2, 6. Okay. Kalau kita lihat yang di petak kosong, saya rasa kalau isi kosong ni kita lihat dia. Kita isi 2, 4, 6, 8, sifar, 2, 4, 6, 8. Okey. Kita lihat 6. Mana ni 6. Ni pergerakan kita bulat 6 kat sini. Pergerakan dia macam ni ke bawah. Jadi kita buat anak panah ke bawah. Jadi kita lihat nombor yang akan kita guna untuk bahagian ruangan jawapan ni nanti. Jawapan ni. Okey. 6, 2, 8. Jadi 6, 2, 8. Boleh nampak cikgu? Kemudian 4 sifar 6. 4 sifar 6. Kemudian 2, 8, 4. 2, 8, 4. 2, 8, 4. Kemudian kita lihat untuk apa ni? Nombor di rumah puluh, kita lihat nombor masa ni dulu. Kalau dia menurun, ini kita tak 1. Okey. 6 ni kekalkan, 1 dalam 6 kan. Okey, 2 dalam 6. Tengok ni, 6, 2 menurun. Kita tambah 1 kat sini. Okey, 2, 8 masih menaik, jadi masih 1 lah kat sini. Kemudian 8, 4 ni menurun. Jadi kalau tadi 1, jadi ini jadi 2. Okey, 4 sifar ni turun lagi. Jadi 3 kat rumah 10 dia. Okey, sifar 6 dia masih menaik. Jadi kekalkan 3. Okey, 6, 2 menurun. Jadi ini 4. Ni 4, 8 masih menaik. Jadi masih 4 lah dekat rumah 10 dia. Okey, 8, 4. Jadi menurun jadi 5. Jadi kita akan dapat jawapan dia 1 dan 6, 2 dan 6, 12, 3 dan 6, 18, 4 dan 6, 24, 5 dan 6, 30, 6 dan 6, 36, 5 dan 6, 42, 8 dan 6, 48, 9 dan 6, 54. Yang betul. Jadi macam tak hafal pun kita dapat betul melalui petak sifir 9 ini tadi. Petak 9.
Okay, begitu juga dengan sifil 8. Tengok kalau sifil 8, bulatkanlah nombor 8 di tepi. Okay. Tak panah dia macam ni. Ke kiri. Jadi nombor nanti semua ke kiri. Okay. 8, 6, 4. 8, 6, 4. Okay. 2 sifar 8. 2 sifar 8. Okay. 6, 2. 6, 4, 2. Dekat rumah sah dia tadi. Okay, nak tengok rumah puluh dia. Tengoklah yang menurun, nombor yang menurun. 8, 6 ni menurun kan. Jadi 1 di rumah sah dia. Okay, 6, 4 pun menurun. Jadi 2. 4, 2 menurun lagi. Jadi 3. 3, 2 menurun juga. 4. 8 menaik kan. Jadi masih 4 lah. 8, 6 menurun. 5. 6, 4 menurun lagi. Jadi 4, 2 menurun lagi. 7. Okay. Itulah. Semua untuk 4, 6, 8 caranya sama. Begitu juga nombor ganjil. Cara dia sama saja. Okey cikgu. Ya, terima kasih. Boleh faham. Faham. Cuma untuk penonton kita ni lah, mungkin ada yang nak tahu lebih lanjut kan. Mungkin Cikgu Junainah boleh buat video yang lebih clear lagi lah lepas ni. InsyaAllah. InsyaAllah. So kita balik kepada slideshow, bolehkah? Boleh. Okey, kita balik kepada slideshow. Boleh keluarlah dari device telefon cikgu. Okey, kita balik pada slideshow. Okey, terlebih dahulu saya ingin merakamkan syabas dan tahniah kepada kumpulan ni, Cikgu Junainah, Cikgu Lau, Cikgu Lau Ngo Hong dan juga Cikgu Hasim terhadap tajuk ini. Okey, tajuk ini meningkatkan kemahiran penguasaan sifir dengan menggunakan petak sifir 1 hingga 9. Okey, seperti biasa, bila saya nak komen ni saya tengok dekat tajuk dia dululah. Jadi kalau kita lihat dekat sini, tajuk ini meningkatkan kemahiran penguasaan sifir. Kemahiran kemahiran ada berapa jenis kemahiran cikgu? Cikgu Jun, yang kita tahu lah. Meningkatkan kemahiran penguasaan sifir. Ya. Biasa kita dengar orang sebut sebagai kemahiran membaca, kemahiran menulis, kemahiran berlari, kemahiran fizikal. Adakah kemahiran penguasaan? Jadi macam ni cikgu? Biasanya lah kalau saya cadangkan meningkatkan penguasaan je terus. Hilangkan kemahiran ni lah. Kemahiran tu macam tak sesuai lah pula. Okey. Jadi ada eloknya guna meningkatkan penguasaan sifir dengan menggunakan petak sifir 1 hingga 9. Petak sifir ni memang nama dia kah cikgu? Kita macam pilih perkataan guna yang difikirkan waktu ya lah. Oh. Jadi, guna petak sifir. Macam ada cadangan yang lebih sesuai kan cikgu? Bukannya apa cikgu, sebabnya yang ini kita kena tengok juga. Kalau benda yang cikgu guna tadi tu pernah diguna oleh orang-orang lain sebelum ini, maka cikgu gunalah nama tu tadi. Tapi kalau cikgu nak modify,
barang yang orang punya tu. Ha? Jadi cikgu punya, cikgu perlu tukar nama lah. Oh, Jadi macam cerita cikgu ni, yang ha. cikgu buat ni, yang ini siapa punya? Cikgu punya kata pun memang ada orang yang terdahulu Ada punya. orang lain yang guna. Jadi Memang memang ambil dari, tapi tak ingat lagi lah siapa, sebab jumpa pun dalam Facebook, YouTube, tak ingat. itulah itu yang saya maksudkan. Ah, Petak sifir ni satu nama dia kena cek dulu. Betul kan nama dia yang orang punya tu? tapi sebab hari tu saya hanya tengok ni, apa ni, sebab dah tak ingat lagi dah apa dia, nama yang dia gunakan. Dia tunjukkan langkah-langkah tu kan. Saya tak, tak ingat lagi apa nama petak tu. Sebab saya sebut sebagai petak sifir. Okey, kalau macam tu, cikgu ubahlah nama. Sebab kita pun dah tak dapat detect lagi kan. Uh, Jadi cikgu ubahlah nama kepada nama yang lain lah. Ambil contoh petak magic sifir kah, apakah? Ah, boleh juga petak sebab sifir. sebab macam di SK Kuala Batu pernah buat ni tahun lepas. Ya. Ah, Okay. konsepnya sama. Mungkin cikgu boleh cakap lah dalam penulisan cikgu kelak bahawa benda ini orang lain pun ada guna tapi kita modify Memang, sikit macam tu. memang ambil daripada tu lah, jumpa dalam Facebook ke YouTube tak ingat. Sebab saya tengok cara dia memang senang budak nak guna, jadi kita nak praktikkan cara ni untuk budak di sekolah ni lah. Sebab itu saya ambil kemahiran ni untuk murid-murid di sini menguasai sifir lah. Memang dah ada orang guna. Memang kita guna yang sama untuk meningkatkan penguasaan sifir di SK Tanjung Manis. Ya, okey. Yang tu lah. Cikgu fikirkan nama lain lah cikgu. Petak magic sifir lah. Ikut cadangan Cikgu Zul tadi lah, meningkatkan penguasaan sifir dengan menggunakan petak magic sifir. Betul? Boleh juga. Okay. Petak magic sifir boleh juga. Okey. Next, kita tengok dekat bahagian pemerhatian. Seperti biasa, bahagian pemerhatian ni dia sebenarnya lebih kepada data. Data. Jadi penggunaan data adalah pentinglah dalam pemerhatian. So, biasanya apa yang kita perhati dia melibatkan semua deria kita lah, melihat, mendengar, sentuhan, rasa apa semua kan. So dalam konteks kajian tindakan ni, kita lebih kepada data-data yang kita nampak. Seperti contoh markah budak. Jadi dan semua data-data ni tadi, dia menjurus ke arah fokus cikgu. Sekarang ni tadi, apa fokus cikgu? Ulang balik. Fokus tadi kan murid-murid dapat menggunakan magic sifir ni untuk menyelesaikan masalah hafaz sifir kan? Okey, itu fokus cikgu. Fokus cikgu adalah berdasarkan isu cikgu, iaitu cikgu nak suruh budak tu hafaz sifir. Ya. Dan boleh hafaz sifir lah. Jadi oleh kerana fokus cikgu adalah menghafaz sifir, cikgu punya pemerhatian tu mestilah menjurus kepada hafaz sifir. Jangan kelak bila data tu keluar, rupa-rupanya bukannya masalah hafaz sifir yang penting. Sikap. Dah. Kalau dah keluar sikap, jadi dia punya cerita kesinambungan yang selepas tu memang larilah. Faham juga? Okey. Maksudnya di situ, murid-murid tidak menghafaz sifir di rumah. Betul lah ya. Sebab betul lah. Sebab fokus dia tidak menghafaz sifir. Ya, fokus dia tak hafaz sifir. Cumanya tadi data tu tadi perlulah disusun daripada macam segitiga terbalik atas yang besar. Maksudnya macam sekarang ni fokus cikgu murid tahun apa tadi ni? Tahun 5 lah. Tahun 5. Tahun 5 tu berapa orang? 27 orang. 27 orang. Jadi data tu tadi cikgu susun. Ni cikgu Junaidah tulis catat
Ah, okey, data tu tadi Cikgu Juliana susun daripada 25 orang tahun 5 ah. 27. 27, ya. 27 orang murid tahun 5, Cikgu susun dia. Okey, daripada 27 orang murid ini dia punya jadual hafalan sifir. Daripada jadual hafalan sifir ini, berapa ramai yang lemah? Oh, okey. Daripada semua 27 orang budak tu, Dik tu. Adakah semua? Semua. Semua. Sifir apa yang semua tak dapat? Apa maksud apa pertanyaan cikgu tadi? Adakah semua tak hafal? Dalam semua 27 orang murid tahun 5 tu, berapa orang yang tak hafal? Sifir 1. Sebab murid tahun 5, sebab ada yang dah hafal sifir 5, ada yang sifir 9, ada yang dah hafal, ada yang sebab yang seorang tu yang hafal sifir 5, tapi yang hafal sifir 6. Yang seorang tu hafal sifir 6, tapi si hafal sifir 4. Contohlah macam yang Betul lah. Yang saya minta adalah data. Data dia. So ambil contohlah data. Maksudnya perlu senaraikan lah. Contohnya sifir 2. Siapa berapa orang yang hafal? Ya, betul. Yang tak hafal. Yes, faham dah. Okay. You keluarkan semuanya. Dia punya jadual dalam bentuk graf lah, lebih cantik sebenarnya. Semua sifir 2 sehingga sifir 9. Yes. Hafal berapa orang, tak hafal berapa orang, hafal. Yes. Berapa orang, berapa percentage, macam tu. So daripada sana, barulah kita boleh buat rumusan. Okey. Jadi sebab daripada sekarang ni sebab budak pun tak berada di sekolah, jadi memang belum dapat buat macam ni nak memperolehi data tu. Nya ada banyak cara nak peroleh data, sama ada seperti pemerhatian. Ambil contoh cikgu ada buat pemerhatian kan, ataupun cikgu dah test budak tu dapat hafal sifir ke tidak. Jadi cikgu tik lah, ada senarai semak cikgu. Cikgu gunalah senarai semak. Okay. Daripada senarai semak tadi tu, cikgu janganlah letak senarai semak dalam penulisan. Itu masih data mentah. Cikgu kena masak lah, perlu masak lah data tu jadi dah bentuk graf, dah bentuk percentage. Okay. Daripada situ barulah cikgu dapat rumusan, cikgu dapat gambaran apa yang berlaku. Oh, dalam 27 orang murid ni, sifir 7 ramai yang tak hafal lagi. Macam tu. Barulah cikgu dapat fokus ke situ. Ataupun dalam ramai-ramai budak ni, adalah 5 orang budak yang lemah. Contohlah, adalah 5 orang budak yang lemah. Jadi dekat situ cikgu nak fokus kepada 5 orang budak ni saja, yang mana cikgu menerapkan jadual magic sifir tadi dekat 5 orang budak ni aja. Di sana cikgu akan dapat tengok dia punya kesan penggunaan jadual magic sifir sebelum selepas. Tu guna dia pemerhatian ni. Okay. Jadi yang poin-poin ni tak ada masalah. Poin-poin yang cikgu buat ni betul. Cumanya apa yang saya cadangkan tu menjadikan penulisan cikgu tu dia ada wow factor dia up lagi. Dan bila cikgu libatkan data, lagilah orang tak dapat mempertikaikan. Biasanya netizen ni dia suka tanya soalan pelik-pelik. Kenapa perlu hafal sifir? Budak tak hafal sifir kah? Dalam budak tak hafal sifir, siapa yang tak hafal sifir? Berapa ramai yang tak hafal sifir? Sifir apa yang tak dihafal? Itu antara semua soalan-soalan yang perlu dijawab lah dalam pemerhatian ni. Sama juga seperti yang bawah tu, murid sering melakukan kesalahan semasa menghafal sifir. Kalau saya yang membaca statement tu, maksudnya apa? Maksudnya budak tu salah cara hafal. Lepas tu netizen pun akan tanya, Cikgu Junaidah ni adakah ajar macam mana cara hafal? Macam mana cara hafal yang betul? Sebab itu mereka memang melakukan kesalahan. Sebab itu saya guna cara peta sifir tadi.
saya nak mereka guna cara tu sebab cara mereka macam cara mereka hafal tu macam mereka baca macam satu darab dua, dua darab dua. Mereka macam cara mereka hafal tu macam tak berapa nak sesuai. Macam tu. Macam mana nak beritahu? Dia bukannya salah juga cara mereka menghafal sebab kita ni manusia ni dia ada lain orang lain caranya cikgu, cara nak menghafal. Jadi tak boleh juga kita kata budak tu satu kesalahan untuk menghafal. Sama juga macam kita nak suruh budak hafal surah dalam Quran. Sebab budak tu mana-mana budak lah manusia, lain orang lain cara dia belajar, lain juga cara dia menghafal. Cumanya tadi kita memberi jalan kepada murid tu tadi macam mana cara yang terbaik yang sesuai dengan dia. Itu yang satu juga yang dipersoalkan orang juga kelak. Kenapa? Jadi apa yang sesuai untuk jadi untuk pemerhatian ni biasanya lebih selamat macam ni, cikgu keluarkan balik data tu. Data yang kita dah bincang tadi tu, data tu cikgu keluarkan, lepas tu daripada sana cikgu nyatakanlah, daripada sini rupa-rupanya murid masih lemah dekat area sifir 6, sifir 7, sifir 8, sifir 9. Maksudnya si perlu menggunakan poin-poin tu lah, kita hanya masukkan data kemudian letak pesen tu. Jadi dari siap yang sifir yang paling ramai tidak menguasai sifir 7 contoh. Maksudnya yang tu murid-murid tidak boleh menyatakan sifir secara rawak, kelemahan perlu dinyatakan lah. Ya boleh, benda yang adalah isu. Kalau benda tu adalah isu, ambil contoh lah, maksud saya macam tu. Setiap poin yang cikgu ketengahkan dalam penulisan perlu ada data. Ya je. Ambil contoh lah yang macam kesalahan yang memang susah lah saya nak terima. Sebab boleh kita nak menyalahkan orang macam ni caranya menghafal nak. Boleh gugurkan lah sikit poin tu. Yang ketiga ya. Okey. Yang keempat ya boleh terima. Yang keempat tak logik. Sebab ada certain budak macamnya menghafal abjad A, B, C, D, E, F. Macam mana? Bila kita tunjuk huruf A, tiba-tiba terus kita lompat ke huruf F. Si dapatnya baca huruf F. Ini nama dia secara rawak lah, macam sifir pun sama juga. Kalau sifir tu dia hafal 2, 4, 6, 8, ikut urutan. Tapi bila kita tanya dia secara random, 2 darab 7 apa? Murid tak dapat jawab kan? Jadi poin ini betul. Cuma perlu ditambah dengan data. Data yang macam mana? Macam tadi jugalah, ada senarai semak. Maksudnya yang mula-mula tadi tu kan tadi ada graf satu tu untuk semakan sifir berapa ramai yang hafal tak hafal. Yang hafal tak hafal tu dia ikut urutan. Betul sih? Lepas tu yang satu lagi dia hafal tak hafal secara rawak. Secara rawak dapat kasih. Bila dibuat perbandingan dua ni, graf ini secara turutan, graf ini secara rawak, rupa-rupanya memang budak ni memang tak dapat secara rawak. Dari sana cikgu punya kajian akan jadi lebih fokus. Jadi sekarang ni cikgu nak mencari intervensi untuk budak tu dapat menyatakan sifir secara rawak. Betul lah? Lepas tu cikgu fokus kat situ lah sekarang ni. Macam mana budak tu tadi nak dapat menyatakan sifir secara rawak. Bukannya dapat menghafal sifir je ni, dapat menyatakan sifir secara rawak. Kan biasanya kalau budak dah hafal sifir, mereka kalau kita tanya secara rawak pun mereka akan dapat lah. Teori siapa ya? Teori siapa ya? Tak tahu. Ya bahaya sikit ya. Bahaya sikit ya. Sebab dalam kajian, dalam konsep penulisan ilmiah, memang apa yang dinyatakan tu orang akan mempertikai, melainkan kita ada citation, kita ada kita buat data macam yang Jad tadi lah. Murid tidak boleh menyatakan sifir secara rawak, kita
sertakan data je. Berapa orang daripada berapa orang macam ya. Okay lah. Semuanya nama itu utama kita just fokus kepada sia aja. Sibuk cerita hal rawak si rawak. Okay. So kita pun targetnya itu adalah lebih kepada murid tu tadi hafal tak hafal. Okay. Bukannya murid tu tadi dapat menghafal sifir secara rawak ataupun tidak. Sebab saya lihat kalau sifir tu tadi secara rawaknya dah lain caranya nak. Style untuk menghafal sifir dah berbeza dah. Betul sih. Ya, itu yang saya rasa lah Cikgu Jun. Cikgu Jana. Ya. Okey, yang poin yang last kali ni, kelemahan ini menyebabkan murid ini lain. Ini bukan bahagian pemerhatian, ini dah masuk dekat bahagian refleksi dah. Ini dah masuk bahagian refleksi. Okey ya? Okey. Refleksi. Refleksi ni biasanya dia lebih kepada macam mana kita menjawab soalan why. Macam mana kita menjawab soalan why? Kenapa? Okey, kenapa? Jadi kita balik pada yang soalan kita tadi tu, masalah yang kita jumpa adalah murid tak hafal sifir. So di sini kita akan guna macam-macam tools seperti tools RCA, root cause analysis, seperti tulang ikan Ishikawa, seperti SWOT analysis, seperti 5Y. Tapi dalam erti kata mudahnya kita guna cara bangau. Bangau. So soalannya tadi, isunya tadi yang kita dapat apa dia? Mengapa budak tak dapat hafal sifir? Kenapa budak tak dapat hafal sifir? Kerana apa sebabnya? Apa sebab budak tak dapat hafal sifir? Ya, saya ada jawapan tak? Tak ada jawapan dalam ni yang kita buat ni. Sebab tu saya selalu cadangkan untuk refleksi ni cikgu guna style bangau. Kenapa budak tu dapat hafal sifir? Oh, sebab dia tak tahu macam mana cara nak hafal. Mungkin. Mungkin. Okey. Lepas tu, kenapa budak tu tak tahu cara nak hafal? Oh, sebab tak ada orang ajar dia. Kenapa tak ada orang ajar dia? Sebab mak bapak dia sendiri pun tak hafal sifir. Sudah. Lepas tu hujung-hujungnya, kenapa mak bapak dia tak hafal sifir? Memang mak bapak dia dulu boleh. Tak tahu apa. Tak tahu apa nak belajar pun tak pandai. Sudah. Jadi kalau dah sampai ke jawapan yang di luar kawalan kita elakkan. Kita ambil yang mana yang kita boleh kawal lah, jawapan yang kita boleh kawal. Contoh, macam kes cikgu ni, mungkinlah ini saya gambaran saya lah terhadap apa yang cikgu buat ni. Mungkin cikgu nak kata kenapa budak tu tak hafal sifir? Sebab budak tu tak belajar. Tak belajar cara menghafal sifir dengan betul. Tu yang pertama. Lepas tu, kenapa dia tak belajar sifir yang betul? Cikgu tak ajar ke? Macam tu. Jadi, kita boleh katalah kerana budak tak diberi pendedahan pelbagai cara untuk menghafal sifir. Itu sebab yang kedua. Kenapa? Kerana budak tak diberi pelbagai cara ataupun tak diberi pelbagai pendedahan. Pendedahan terhadap pelbagai cara untuk menghafal sifir. Tidak diberi pendedahan terhadap pelbagai cara menghafal sifir. Menghafal sifir. So tanya lagi soalan. Kenapa tak diberi pendedahan? Sebab cikgu tak ajar. Sebab cikgu tak ajar pelbagai cara untuk menghafal sifir. Kenapa cikgu tak ajar pelbagai cara menghafal sifir? Sudah. Macam mana cikgu nak jawab? Jadi cikgu tak terfikir cara lain yang mudah untuk menghafal sifir. Itu hujung dia. Cikgu tahulah ini cadangan saya je cikgu. Cikgu Junena. Kelak kita orang revise balik lah. Okey. Okey. Itu contohnya tadi lah cikgu. Dan benda tu tadi, dia ada kaitan dengan pemerhatian.
dia ada kaitan dengan pemerhatian. Jadi dia ada nampaklah hubungan dia. Dekat pemerhatian tadi kita cerita hal menghafal sifir, dekat refleksi tadi kita guna style bangau-bangau. Kenapa budak tu tak hafal sifir? Adakah dia lemah menghafal ataupun ingatan dia tak kuat? Kalau ingatan tak kuat, cikgu kena buat cara untuk mengingat lah. Kenapa budak tu tak hafal sifir? Sebab dia tak tahu cara untuk menghafal sifir. Sebab dia tak ingat mula, sebab dia tak ingat. Sebab dia tak mudah untuk mengingat. Tak ada cara untuk menghafal. Ingatan dia lemah. Banyak poin lah. Sebab tu, kalau Ingatan kadang-kadang budak ni dia ingat macam hari ni minggu ni hafal sifir. Dulu pernah buat penghafalan sifir secara fokus. Contoh minggu ni semua hafal sifir 2. Mereka hafal. Lepas tu minggu depan sifir 3. Lepas tu minggu satu lagi sifir 4. Jadi bila mereka dah menguasai sifir 4 macam tu, kadang-kadang mereka sifir 2, 3 tu mereka tak macam lupa. Macam mana tu? short term. Short term memory. Dia memori ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek. Tidak kekal. Jadi mungkin cikgu boleh macam tu. Memang mungkin selalu macam tu. Mungkin cikgu boleh masukkan tu lah poin dia. Kenapa? Sebab ingatan mereka tidak kekal. Kita dah macam memang sebelum ni macam-macam cara untuk kita ajar macam-macam cara untuk mereka hafalkan. Tapi ingatan mereka ni sebab mereka hafal kadang-kadang kita dah macam mereka dari tahun 2, tahun 3, sifir 2 sampai 5 mereka dah hafalkan kadang-kadang. Tapi bila lama macam sekarang ni disebabkan budak lama tak datang sekolah, kita tanya balik memang mereka tak ingat lagi lah. Kadang-kadang kita dah tik dah dalam dah ada senarai, dah tik dah sifir 5 hafal, sifir 7 hafal contohlah. Bila kita fokus kepada sifir yang mereka tak hafal tu, kita tanya balik sifir yang mereka dah hafal tu, kadang-kadang mereka tak ingat balik. Ya, betul. So cikgu boleh masukkan poin tu lah. Sebab itu digunakan petak ni tadi. Yes. Mereka tak dapat hafal secara jangka panjang tu. Jadi bila mereka tengok petak ni, mereka isi saja, mereka dah boleh dapat jawapan yang betul. Okey, itulah nampak gambarannya susun cerita tu kalau cikgu dalam penulisan cikgu pun macam itulah, cikgu susun cerita lah. Sebab memori dia tak bekalan ataupun short term memory. Buat ayat cantik sikit lah cikgu. Lepas tu bangau dia lagi kenapa? Sebab mereka tak ada kaedah yang lain untuk menghafal yang sesuai dengan mereka. Okey. Jadi lepas tu habislah settle bahagian refleksi. Okey. Bahagian refleksi settle. And then kita masuk dekat pemerhatian. Mana perancangan cikgu? Ya. Ada satu kitaran hilang ni. Perancangan ada sebenarnya. Lepas refleksi ada perancangan. Ya, ada perancangan cikgu. Ada perancangan dan pemerhatian. Ya, ada satu slideshow tertinggal. Lepas refleksi dia ada perancangan. Ni cikgu tulislah perancangan dia. Perancangan. Ya, kitaran 1A pemerhatian. Kitaran 1B refleksi. Kitaran 1C perancangan. Merancang. Kalau cikgu ikut slideshow yang warna oranye tu, itu yang latest sebenarnya. Slideshow yang warna oranye. Ni slideshow yang biru. Slideshow biru dia memang sampai tu je. A dengan B je. Dia ada C. C ni merancang. So dekat bahagian merancang, apa yang cikgu buat? Macam ni lah. Betul lah ni. Ni point dia dah ada dah. Point dia dah ada dah ni. Maksudnya yang point ni dalam kitaran 2A ni sebenarnya perancangan. Ya, betul. Merancang. Okey. Merancang. Jadi dekat sinilah cikgu letak tukar yang tu nak ajak lah. Ya, tukar. Okey, so bahagian ni cikgu dalam merancang, objektif tadi macam cerita kita mula tadi itulah, objektif cikgu adalah untuk meningkatkan hafalan murid, penguasaan murid terhadap sifir 1 hingga 9 dengan menggunakan
pelbagai dengan menggunakan kaedah petak magic Sife. Jadi seperti biasa dalam perancangan orang akan tanya, kenapa petak magic Sife? Kenapa? Macam jawapan cikgu tadi tu betul lah. Kerana saya dah pernah tengok pengkaji-pengkaji sebelum ini, cikgu-cikgu matematik sebelum ini ataupun dalam kajian tindakan cikgu yang lain sebelum ini menggunakan petak, menggunakan kaedah ini berjaya. Jadi saya pun nak menerapkan elemen ini, elemen bukan nama petak Sife lah, kita guna perkataan elemen. Kita menggunakan elemen ini untuk diterapkan dalam kelas saya, dalam kelas cikgu lah, dalam kelas saya. Dan saya menggelarkannya sebagai petak magic Sife. Barulah si nampak bunyinya macam kita cedok ambil barang orang. Menggunakan elemen ini. Ya, elemen tersebut, elemen yang orang punya tu, elemen-elemennya untuk membantu murid saya dalam menghafal Sife. Pasal maka wujudlah petak magic Sife macamnya. Kelaklah ngata ayat balik cikgu ayat poin-poinnya lah. Okey, untuk membantu murid meningkatkan penguasaan Sife and then melaksanakan. Okey. Bahagian perhatian ni. Bahagian merancang biasanya kita letak dia punya timeline. Carta perbatuan. Maksudnya bila mula cikgu bagi petak Sife ni, ada cikgu bagi tahu tadi kan masa bentang tadi yang itu pun perlu dinyatakan dalam penulisan kelak. Petak magic Sife ini telah diperkenalkan kepada murid bermula pada bulan ini. Dan diberi latihan secara berkala bulan ini. Masa hari ini adalah tarikh hari dia, tarikh dan hari dia, cikgu letaklah buat dalam bentuk timeline. Nanti dalam penulisan cikgu bagi tahulah dah berapa kali dah guna magic Sife tu. And then siapa yang terlibat, siapa yang semak, macam itulah, masukkan semua maklumat-maklumat tu. Okey. Macam ni memanglah siapa yang terlibat adalah murid tahun 5 kenanga bagi subjek matematik. Lepas tu pengulangan semula latihan dengan menggunakan nombor yang berbeza untuk menambah. Yang inilah semua apa yang berlaku dengan penggunaan petak magic Sife. Cikgu susunlah ayat dia. Ikut flow-nya cikgu, jangan berterabur ceritanya, ikut flow. Daripada hari yang pertama guna petak magic Sife, hari kedua udah seminggu, pasal sebulan, dah 2 bulan guna, ceritakan dalam perancangan. Tapi dalam perancangan ni ayat yang dia guna adalah akan. Nya will present yang akan digunakan, yang akan. Dalam perancangan dia banyak guna perkataan akan. Murid akan. Macam ni apa? Dalam perancangan banyak guna perkataan akan. Belum buat lagi. Masih dalam perancangan nak. Belum buat lagi, masih dalam perancangan. Jadi murid akan diberi pendedahan macam mana nak guna petak magic Sife. Murid akan diberi latihan sepanjang minggu ini. Sambunglah ayatnya. Okey cikgu, jelas untuk merancang. Okey. Untuk merancang. Setelah habis merancang, dalam merancang pun kita keluarkan yang ini. Dalam penulisan tu, rajah di bawah menunjukkan petak Sife bagi penggunaan nombor genap dan nombor ganjil. Letak terus gambar sebelah menyebelah. Jangan panjang sangat cikgu, penulisan 15 muka surat je. Okey. 15 muka surat je penulisan. Okey. Cara penggunaan petak Sife 1 hingga 9, nombor genap dan nombor ganjil. Lepas dia huraikanlah sikit, sekejap je huraikan. Bagi melihat penggunaan, cikgu buatlah secara ringkas satu perenggan. Petak Sife, petak magic ini diguna secara ini. Macam yang cikgu tunjuk tadi tu, tapi dalam ayat yang ringkas, dalam ayat yang sangat ringkas. Satu perenggan. Untuk melihat lebih lanjut, sila layari link. Cikgu Junainah buat link penggunaan macam mana nak guna petak Sife, petak magic Sife ni. Untuk lihat lebih lanjut. Kan biasalah pembaca naknya mau tengok lebih detail .
Masukkan terus link dalam penulisannya. Okay, ini semua dalam perancangan. Okay, and then ini lepas perancangan adalah pemerhatian. Pemerhatian. Ya, pemerhatian. Pemerhatian, refleksi, perancangan, pelaksanaan. Ya, satu lagi. Lepas perancangan, ada pelaksanaan. Tindakan ke apa? Ingatnya, dia ada 4 langkah. 4 langkah. Pemerhatian, refleksi, perancangan, dan tindakan. Tindakan ataupun pelaksanaan. Masih ingat kan, Mek? Cek tak balik tak Igo? Ini ada 4 langkah tu. Yang langkah yang keempat adalah tindakan. Tindakan, kita melaksanakan. Yang ini kita banyak guna ayat murid telah. Murid telah. Tadi murid akan untuk merancang, murid akan. Yang ini bahagian tindakan, murid telah. Murid telah melaksanakan, telah menggunakan petak Magic Survey secara berkala, mengikut kelas matematik pas semua dalam PDPR dan diulang. Macam tu lah. Dalam membantu untuk murid telah apa? Sikit je bahagian yang telah ni. Okey. Okey, Ataupun ataupun yang diperkenalkan dengan kaedah petak sifir macamnya. Murid telah melaksanakan kaedah petak sifir dalam macam tu lah. Penggunaan perkataan tu lah. Yang timeline tadi dalam perancangannya boleh pindah ke belakang lah. Pindah ke bahagian tindakan. Kan timeline tadi tu, kalau timeline diletak dekat bahagian merancang, dia akan jadi perkataan akan lah. Kalau masuk sini, timeline tadi tu, ubah tu tadi lah. Ubah ke tindakan lah. Okey. Apa benda yang dah bertindak lah. Okey. Lepas habis tindakan, barulah kita masuk dekat pemerhatian. Dekat pemerhatian ni biasanya kita letaklah data-data selepas. Ingat balik pemerhatian yang first tadi tu, yang mula-mula tadi tu. Kan pemerhatian mula-mula tadi cikgu cakap masih ramai lagi tak hafal sifir, tak menguasai sifir. Jadi pemerhatian yang kedua, kita nak tengok perbandingan. Kita nak tengok beza. Ada beza ke tidak? Dengan yang mula-mula. Ada. Jadi keluarkanlah graf. Jangan keluar gambar ni. Gambar ni bukan. Dia keluarkanlah graf. Ada tak graf? Gambar tu tadi dalam bahagian perancangan kan? Yes, betul. Gambar ni bahagian perancangan. Gambar ni dalam bahagian perancangan. Lepas tu bahagian pemerhatian ni cikgu letaklah graf sebelum dan selepas. Berapa ramai yang menguasai, berapa ramai yang tak menguasai sebelum dengan selepas. Boleh cikgu? Ya. Okay. Menulis. Okey, kalau cikgu dapat tunjukkan dia punya data tu, data sebelum dan selepas, ikut sifir demi sifir tu kan. Barulah power. Okey. Lepas tu last kali adalah refleksi. Dekat refleksi ni biasanya kita ambil 3 bahagian, 3 elemen yang cikgu perlu letak dalam bahagian refleksi, iaitu kekuatan, kelemahan, lepas tu last kali adalah cadangan penambahbaikan. Kekuatan, kelemahan dan juga cadangan penambahbaikan. Macam tu lah. So apa kekuatan menggunakan sifir magic sifir tadi? Kekuatannya apa? Kekuatannya memang ni lah, macam ni lah yang cikgu buat ni. Betul lah. Murid dapat menguasai sifir. Menguasai sifir kan menghafal sifir? Ada beza kah? Ada beza kah cikgu menguasai dengan menghafal? Sebenarnya untuk penguasaan macam lebih sesuai menguasai sifir mereka dapat. Sebab kan daripada hafal sifir tadi,
Jadi setidaknya dapat mengolah latihan yang kita berikan. Ya, fokusnya macam ni ya. Okey. Sebabnya ada beza antara menguasai dengan menghafal. Kalau menguasai biasanya orang tu dah power, dah master. Kalau menguasai dia ada kuasa, dia dah master untuk sifir. Kalau disebut master dengan sifir, maksudnya budak tu tadi, kita tanyalah apa-apa sifir dia boleh jawab. 7 darab 3 berapa? Sekejaplah. Okey. Boleh dapat menghafal sifir. Kalau menghafal je tujuan cikgu tadi, cerita hal menghafal je lah. Yang bahaya guna dengan kata kunci keyword-keyword tu. Okey. Jadi murid dapat menghafal sifir dengan Mudah. dengan lebih mudahkah? Murid dapat menghafal sifir lah. Bukannya jangan kata dengan lebih lagi. Macam ni Madah. Murid dapat menghafal sifir selepas diperkenalkan dengan kaedah petak sifir, petak magic sifir. Macam ni ajak. Cumi ajak cukup. Nak katanya lebih mudah sikit juga. Sifir selepas diperkenalkan dengan petak magic sifir. Okay. Nak katanya lebih mudah sikit juga, susah juga sebenarnya cara. Tapi mudah biar dah menguasai, memang mudah setidaknya isi-isi je lah. Sebab bila kami dah pernah pola untuk yang tahun 5 kan, memang minggu pertama kedua ya, memang macam susah lah. Tapi minggu ketiga, asalkan mereka dah tahu kedudukan nombor-nombor, setidaknya mengeluarkan nombor-nombor yang bagi petak kepada jawapan, memang cepat. 2 minit, ada yang sampai 2 minit pun dah siap dah. Ya, betul. Jadi itulah maksudnya tadi. Yalah dengan macam lebih mudah lah sebenarnya. Jadi ada. Okey, munnya ada beza antara lebih mudah dengan lebih cepat. Lebih cepat murid dapat sifir dengan lebih cepat selepas diperkenalkan dengan petak magic sifir. Okey. Ya. Sebab bila cikgu kata benda tu murid tu dapat hafal sifir dengan lebih cepat, maksudnya dekat pemerhatian cikgu yang mula-mula tadi tu, cikgu perlu bagi tahu juga, keluarkan data juga berapa lama budak tu nak menghafal sifir. Baru nampak perbandingan dia. Betul sih? Macam mana cikgu nak kata budak tu dah makin cepat menghafal sifir kalau data sebelum tu tak ada? Kan? Maksudnya cikgu perlu keluarkan jugalah data yang sebelum itu. Sebelum tu memang mereka tak hafal. Memang mereka tak hafal kan? Okey. Ataupun cikgu boleh cakap bahawa mereka budak ni sebelum ini nak hafal sifir 7 ambil masa 3 hari. Bila diperkenalkan dengan petak magic sifir ini dalam sehari je. Masalahnya macam tu Cikgu Zul. Bukan mereka contoh ambil 1 minggu dia beri kita masa menghafal sifir 2. Okey, dah hafal. Sifir 3, okey dah hafal. Sifir 4 kelak, sifir 2, 3 tak jadi si hafal balik. Macam ni lah. Okey. Macam ni lah. Maksud kami macam ni ada. Okey. Ya dolok lah sebelum menggunakan petak sifir lah. Okey. Macam ni kita perlu buat dalam bentuk jadual lah sebenarnya. Data. Perlulah letak masa yang lah dengan lebih cepat ya. Macam tu je lah murid-murid dapat menghafal sifir selepas diperkenalkan dengan petak magic sifir. Macam tu je. Ya lebih simple lah. Tapi kalau cikgu kelaknya perlu data macam tu, macam sini kita nak mudah data macam ni. Okey. Boleh juga. Asal ada data ajak kata kuncinya. Asal ada data aja. And then yang kedua adalah minat murid. Minat pun mau data juga cikgu. Cikgu kata minat murid meningkatkan. Maksudnya sebelum ini minat murid tak tinggi. Lepas guna ni minat murid tinggi. Ada tak data yang membandingkan minat murid? Macam lepas
sebelum macam setidaknya bila kita sekarang ni tajuk CV macam susah lah cikgu, tapi bila kita dah setidaknya dah tahu okey kita ambil latihan CV, setidaknya saya dah rumuskan macam lagi. Macam ni mana yang boleh meningkatkan minat macam ni mana ya? Betul lah minat lah ya. Ya Ah, adalah berdasarkan pemerhatian. ah. Ya adalah berdasarkan pemerhatian. Maksudnya dekat bahagian depan tadi Berdasarkan tu. pemerhatian je lah ya. Sebelum ini, sebelum penggunaan petak magic CV, murid-murid menunjukkan minat di mana mereka merungut semasa cikgu memperkenalkan memberi latihan berkaitan dengan CV. Tapi Ya. selepas mereka diperkenalkan dengan petak CV, tiada rungutan lagi daripada mereka. Macam ni ajaklah, boleh tak? Boleh tapi si cukup. Ah, Hanya si cukup. Hanya perlu tambah data juga. Tambah data. Macam yang merungut tadi tu berapa persen? Berapa orang? okey. Mau diletak je lah. Jadi maksudnya dekat data pemerhatian cikgu mula-mula tadi tu, cikgu perlu nyatakan data lah, keluarkan data, cikgu cakap lah, pada permulaan, dekat pemerhatian mula-mula, dekat pemerhatian mula-mula ni. Dekat pemerhatian ni, apabila cikgu mengeluarkan tajuk CV yang melibatkan CV, 90% murid merungut. Hasil pemerhatian lah, hasil pemerhatian. 90% murid merungut. Lepas ya, bila di hujung tadi kita bandingkan dekat dapatan yang kedua iaitu pemerhatian, kita bandingkan. Sekarang ini sudah kurang murid yang merungut daripada mulanya 90%. Yang sekarang ni setelah didedahkan dengan kaedah petak magic CV, jadi kosong yang merungut, 0% yang merungut. Mesti dah data lah artinya. Boleh Go? Ya. Yang merungut sama juga dengan yang lebih yakin. Sebab bila kita merujuk kepada minat dan keyakinan, macam mana kita nak ukur? Berdasarkan pemerhatian kita jugalah kan. Berdasarkan pemerhatian kita jugalah ataupun berdasarkan interview kita lah. Kita tanya budak tu macam mana, simple survey lah, survey secara lisan dalam kelas. Kepada budak, anak murid kita. Jadi kita dapat tengoklah data, itu pun data sebenarnya, survey secara lisan. Macam mana kelas, ready ke tidak nak belajar? Tak ready, pas semua kata tak ready. Itu mula-mula. Lepas tu, macam mana kelas, yakin ke tidak nak jawab soalan CV ni? Oh tak yakin cikgu. Masa mula-mula 95% kata tak yakin. Bila dah didedahkan dengan kaedah petak magic CV, dah dibuat pas semua, tanya balik dengan budak. Okey, sekarang kita nak buat CV. Macam mana dah buat pas semua? Yakin ke tidak nak buat CV? Yakin cikgu. Semua kata yakin, 100%. Yang itu pun data. Perlu ada data spesifik lah. Berapa ramai bilangan dia, peratusan dia. Boleh jelas Cikgu Junaina? boleh. Okey, jadi cikgu jangan peninglah apa data ni sebenarnya. Data ni besar data ni. Dia tak semestinya daripada SAPS, SKPM. Data daripada pemerhatian pun dikira juga. Data daripada interview, temu bual pun dikira juga. Boleh je, mana aja cikgu, boleh. Tidak masalah. Okey, go. Alright. Okey, jadi itu tadi adalah kekuatan. Kekuatan. Dalam last kali ni adalah refleksi yang last kali adalah dia mesti ada 3 ni. Kekuatan, kelemahan, cadangan, penambahbaikan. So tadi itu dah kekuatan. Kelemahannya apa cikgu? Kelemahan penggunaan petak tu kah? Apa kelemahannya? Sebenarnya kelemahan ni disebabkan oleh kes PDPR ni sebab budak tak hadir, tak dapat datang ke sekolah kan. Okey. Mungkin cikgu boleh kata kelemahan dia, kaedah petak magic CV ini perlu secara bersemuka.
lebih berkesan jika bersemuka. Boleh kata macam tu lah. Sebabnya benda yang banyak kepada hands on lah. Betul sih? Macam ni sebab bila murid-murid di rumah, jadi kita nak suruh mereka buat pun kita tak tahu mereka dapat buat ke tidak. Mereka ikut kita macam mereka memang boleh dikatakan kalau tahun 90% mereka dah tahu buat, dah tahu cara-cara menggunakan apa ni, petak magic sifir ni. Tapi sekarang masalahnya bila mereka di rumah, kita bagi petak sifir ni mereka buat ke tidak. Sebab benda ni perlu dilatih hari-hari untuk mereka jadi untuk menguasai lah, untuk lebih hafal lagi lah. Macam ni Ya. kan yang perlu mesti diulang-ulang supaya mereka dapat menguasai ni kemahiran ni. Mungkin cikgu boleh kata macam tu lah, kekangan bimbingan daripada guru kepada murid. Kekangan bimbingan. Sebab benda yang perlu ambil masa. Jadi mungkin cikgu boleh kata kelemahannya adalah kaedah petak sifir ini memerlukan bimbingan terus daripada guru kepada murid. Yang memerlukan bimbingan terus. Maksudnya dan dia mengambil masa dan lebih elok secara bersemuka. Antara kekangannya lah dia, kelemahan. Betul, kita boleh guna perkataannya lah, cikgu. Ya. Bimbingan secara terus, secara bersemuka tak dapat dilaksanakan. Sebab bila cikgu olah balik ayat lah. Okey, ada kekangan lain kah? Saya dah. Rasanya ialah sebab ya. Kalau mereka di dalam kelas, biasanya 5 minit sebelum PDP tu mereka memang kami bagi kertas soalan tu mereka dapat buat. Semua macam mendapatkan diri, semua tak ada yang tak nak buat, tak ada yang tengok saja kertas yang cikgu bagi. Okey. Tambah satu lagi, cikgu tak dapat memantau. Cikgu tidak dapat memantau pelaksanaan kaedah petak magic sifir, petak magic sifir. Cikgu tak dapat memantau pelaksanaan dan penggunaan lebih sesuai lagi. Tidak dapat memantau penggunaan petak magic sifir apabila mod PDPR. Betul tak? Mod PDPR namanya nak? Macam ni lah, boleh kata macam ni lah. Okay. Bila mod PDPR siapa? So iyalah masalahnya. Cukuplah. Okey. Kekuatan dah, masalah dah. Last kali adalah cadangan penambahbaikan. Okey, apa cadangan penambahbaikan? Terhadap kelemahan tadi itulah. Yalah. Cukuplah. Masalah tunggu tidaknya datang ke sekolah. Cikgu perlu fikirkan cara lain lah, cikgu. Kalau dah masih berterusan macam ni, cikgu perlu fikirkan cara lain. Contohnya apa? Ada cara lain kah untuk mengatasi apa masalah pertama tadi? Memerlukan bimbingan secara terus. Dan secara bersemuka. Yang pertama tadi. Masalah pertama. So macam mana nak mengatasi masalah yang pertama tu? Agak-agaknya macam mana? Macam cikgu menghantar video, mereka lihat dan tengok. Tapi masalahnya kelak pergi kepada yang kedua tadi, pantau mereka. Macam ni cikgu nak memantau balik. Okey, betul lah. Betul. Kita dah ada jawapan lah ya sebenarnya.
Yang pertama adalah cikgu memberi video penggunaan petak sifir tadi untuk setiap sifir dan juga untuk setiap soalan dalam lembaran kerja modul PDPR ya. Okey. Beri secara video lah macam ni. Okey, ia adalah daripada cikgu kepada murid. Lepas ya, daripada murid kepada cikgu sama juga. Suruh sidak rakam macam ni, sidak ya guna mereka tu guna petak magic sifir tu, rakam video bapak dia pegang telefon, anak dia buat rakaman, anak dia buat magic sifir tu, bapak dia rakam. Lepas tu dia upload balik dengan cikgu. Ya, untuk macam pesan tidaknya mau yang dapat merakam dan menghantar kelak, kadang-kadang seperti yang kita nak ialah sebab tahu masalah telefon, masalah internet, mereka akan nak Ya, siapa aku? Ya, saya ada masalah ya sebab ya hanyalah cadangan untuk next round. Okey. Hanya cadangan je dulu. Kita boleh kata macam ya ajalah. Nya hanyalah cadangan lah cikgu. Okey. Jadi kelak bila dah settle cadangannya, tutuplah cerita tu. Okey, tutup cerita tu. Kalau ada cerita lagi lain yang bersambung, ada kesinambungannya, jadi dia akan tambah satu lagi kitaran baru. Inilah dia kajian tindakan. Jelas So dekat kajian baru cikgu kelak akan cerita hal gadget dengan penglibatan mak bapak. Terus sih. Okay, alright. So setakat tak jelas cikgu? Okay, jadi cikgu boleh mula dengan kawan-kawan, dengan rakan-rakan tu boleh mula start untuk buat penulisan lah. Cikgu Joseph, cikgu Hasim. Ya, ada soalan kah setakat ni daripada kitab 3? Cikgu, kami yang kehadiran tadi, kannya upload slide ya. Kami menghadapi yang di hujung sekali bahagian upload slide ya. Kehadiran? Link kehadiran tu? Kan di nak yang tadi kita perlu upload nak yang siana ujungnya nak. Salah. Bukan untuk link kehadiran. Astaghfirullahalazim. Yalah kehadirannya ya dah. Aduh, salah beri link. Sorry. Sekejap. Cuba cari link tu. Ni link yang tadi. Patutlah kita heran. Kejap. Salah beri link paduhal. Kejap. Aduh, kehadiran patutlah. Kejap, saya bagi link. Tu yang betul. Aduh, sorry. Salah beri link paduhal. Kita tutik. Okey. Ada soalan lain kah? Daripada link ni cikgu. Kejap. Okey, tengah nak ya tu. Kehadiran. Okey, dah. Dapat kah? Ya linknya ke link kehadiran. Okey ya. Daripada cikgu Joseph dengan cikgu Hasim ada apa-apa soalan kah? Tiada. Okey. Cikgu Hasim? Jelas Jelas cikgu, jelas. Tidak apa-apa. Okey. Jadi cikgu Jenah? Okey. Saya dapat. Cikgu Joseph, link tadi tu salah tu cikgu Joseph. Isi barulah. Okey, kalau ada apa-apa saya doakan yang terbaik kepada kumpulan ini, syabas dan tahniah. Okey, dan jangan lupa lah terus update terus dalam penulisan cikgu dan juga video pembentangan lah. Okey, rakam bagus-bagus. Cadangan saya. Maksudnya? Cikgu rakam balik video kan dalam penulisan kolokium TS25 ya, hanya minta dua bahan, iaitu bahan penulisan dan juga video pembentangan. Kelak cikgu minta tolonglah cikgu Hasim dan cikgu Joseph buat video, pandainya buat video. Buat video pembentangan dalam tempoh 10 minit maksimum. Maksimum 10 minit. Okey. Kelak edit video. Video pembentangan slideshow tu. Slideshow tu tambah baik kan? Okey, seperti apa yang dah dicadangkan. Untung tak orang tak sebenarnya dah bentang dengan saya dah beri tambah baik. Beri cadangan penambah baikan. Jadi
Cemia lah, chances untuk menang ada lebih tinggi lah sebenarnya. So kita ada pertandingan juga, ada hadiah juga sebenarnya untuk kolokium kita ya. Alright. So all the best semua. Kalau tak ada soalan, tak ada, saya dah. Tamat kita tu. Dah. Okay, all the best semua. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Zul. Terima Sama kasih juga. Cikgu Hashim, Cikgu Lam. Ya, okay, bye-bye.